Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pelajar-pelajar sekalian. Hari ini kita akan masuk pula kepada tajuk pengurusan projek iaitu subtopik 2.1.4 iaitu merangka perancangan projek serta 2.1.5 iaitu analisis perancangan projek dan jadual kerja. Okey, untuk 2.1.4 merangka perancangan projek, okey, yang pertama adalah A iaitu perancangan projek. Kita masuk kepada tugas-tugas pengurus projek terlebih dahulu. Iaitu apa tugas-tugas pengurus projek? Yang pertama ialah penentuan utama. Apa yang pengurus projek kena buat ialah dia perlu menetapkan tujuan projek dan objektif yang hendak dicapai. Okay, kemudian pengurus juga dia akan membuat penentuan sub utama iaitu dia membuat perancangan yang lebih teliti, contohnya sumber-sumber kewangan, keperluan tenaga kerja, penyediaan dokumen, perjanjian, syarat dan keselamatan dan risiko serta pengeluaran dan pemasaran produk. Okey, dan yang ketiga adalah pengelolaan aktiviti, iaitu aktiviti yang terlibat dalam pembuatan atau pembangunan produk atau perkhidmatan, iaitu brief reka bentuk, penyediaan bahan dan konsep reka bentuk serta aliran tunai. Dan akhir sekali ialah pengurus projek dia akan membuat matriks organisasi ataupun pasukan, iaitu pasukan yang menjalankan tugas-tugas khas akan dibentuk. Contohnya adalah kejuruteraan, pemasaran dan pengeluaran. So, mereka ni akan melaksanakan projek-projek yang dijalankan. Okey, B, kita masuk pula kepada penjadualan. Dalam penjadualan, kenapa kita perlu penjadualan? Okey, tujuan dia adalah yang pertama untuk mengelakkan pembaziran. Kedua, kita akan mengurus bahan mentah secara sistematik. Kemudian mengawal sumber tenaga pekerja dan akhir sekali dalam tujuan penjadualan ini adalah untuk mengelakkan kerugian masa dan juga kos. Okey, masih lagi dalam penjadualan. Okey, penjadualan dia ada dua cara iaitu yang pertama adalah dengan cara kita buat blok hubungan aktiviti melalui rangkaian di mana kita akan pisah-pisahkan mengikut minggu. So, minggu-minggu tersebut kita akan bawa turun ke minggu yang berikutnya. Okey, ini adalah contoh Rajah 2.7 iaitu dia pisahkan pembinaan konsep pada minggu yang pertama. Minggu yang kedua kita buat lakaran projek, lakaran idea, dan minggu yang ketiga membuat model dan akhir sekali adalah milestone. Ini blok hubungan aktiviti melalui rangkaian. Dan cara yang kedua untuk penjadualan ialah dengan melalui menggunakan catagan ataupun catabar. Yang ni banyak company yang guna catagan sebab dia lagi teratur. Okey, contohnya macam ni contoh catagan projek pembinaan bakul iaitu dengan cara kita asingkan aktiviti dan kita buat dia punya progress dia dalam bentuk minggu. So, progress ni boleh juga buat dalam selama ada kita buat melalui cara minggu, kita boleh letak juga dalam hari, bulan, tahun. Semakin besar projek, semakin besarlah dia punya duration masa dia tu. Okey, boleh belajar. So, kita letak kat situ. Okey, yang pertama aktiviti apa? Perbincangan konsep. Kemudian aktiviti yang kedua, aktiviti yang ketiga sehingga kerja siap dan membuat laporan tuntutan bayaran. Okey, dalam merangka perancangan projek ni, dia ada juga yang C iaitu pengawalan. Okey, apa tujuan pengawalan? Kenapa kita nak kawal? Okey, kenapa kita nak kawal adalah dengan cara kita memastikan semua aktiviti yang dikenal pasti dilakukan secara optimum. Okey, kenapa juga? Sebab untuk memastikan semua aktiviti dapat dijalankan pada masa yang ditetapkan, memastikan semua sumber-sumber dikenal pasti dan juga memastikan perubahan dalam penjadualan dibuat sekiranya berlaku sebarang perubahan atau pembaharuan terhadap projek. Okay, semua ini adalah tujuan untuk kita buat projek projek-projek yang kita akan buat nanti. Yang ini kita baru belajar. Okay, boleh belajar. Okey, dah selesai kita belajar tentang 2.1.4. Kita masuk pula kepada 2.1.5 iaitu kita buat analisis perancangan projek dan jadual kerja. So, di bawah ni adalah garis panduan penjadualan projek. Okey, yang pertama ialah kita kena tentukan dahulu aktiviti jadual. So, yang dalam kita buat catagan tadi So, kita tentukan dahulu apa aktiviti yang hendak kita buat.
Kemudian yang kedua, kita susun aktiviti tersebut mengikut keperluan. So, keperluan yang pertama, keperluan yang kedua, keperluan yang ketiga. Okey, macam tu. Kemudian yang ketiga, kita anggarkan sumber yang diperlukan untuk aktiviti. Okay, sumber apa yang kita perlukan. Kemudian kita menganggarkan tempoh masa untuk sesuatu aktiviti. So, tempoh masa yang tadi itu dalam bentuk minggu kan. Okey. So, kita anggarkan dahulu. So, kalau dia makin besar, so kita boleh jadikan dia seperti bulan ataupun jadikan dia sebagai tahun. Kemudian membangunkan jadual. So, wujudlah satu catakan dan cat tu. Dan akhir sekali ialah menganggarkan kos dan menyediakan bajet. Okey, nampak kan kat sini pelajar. So, anggaran bajet ni kita akan belajar, kita akan masuk pada kelas yang berikutnya. Okey, boleh pelajar. So, dalam kelas tersebut kita memerlukan kalkulator. So, tolong sediakan kalkulator untuk kelas yang berikutnya. Okey, sekian sahaja untuk kelas pada hari ini. Kalau tak faham, boleh tanya cikgu. Boleh PM cikgu. Sekian, terima kasih.